Imam dia kata lah dia macam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum amin dia. Habis lah dia baru amin. Ya je lah. Yang ni imam bodoh. Imam timing tak betul. Kena set wayar lagi. Macam mana nak buat lagi betul timing dah tu. Macam mana pun kaedah dia macam mana. Disuruh, dia memang kalau ikut asal arahan tu, suruh muafakat dengan takmim imam. Cuma Rasulullah isyarat dalam hadis atas bahasa ulama. Pasal apa sebut imam? Pasal selalunya orang jadi imam ni orang pandai. Orang reti, timing dia betul. Jadi kalau kata tak betul, pedulikan hak imam yang tak betul timing. Tapi timing yang set betul dengan sepatutnya timing yang sepatutnya macam mana. Pasal waktu tu adalah waktu takmin malaikat. Pasal ada sebut dalam hadis, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada fadilat kita belajar bab hadis ada gitu agama qal. Siapa yang amin dia sama dengan muafakat dengan amin imam dan malaikat. Jadi timing ISO timing ni kena tengok ah. Apa ke jadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa lama semua ampun. Ulama tanggung dosa lama tu dosa kecil. Jadi antara kelebihan mengucap amin imam ni apa dia? Apa dosa kecil? Jadi ada fadilat besar tu. Yang tu saja disuruh sama dengan imam. Jadi imam ni kena timing betul ya. Kalau tak betul timing, betul imam tu dulu. Macam mana pun kita disuruh macam mana? Kita disuruh sepatutnya waktu amin tu bila? Standard ISO lah. Itulah sepatutnya kena amin. Jadi dia tak berdasarkan pada imam tu sendiri ataupun ikut kita. Tapi ISO. ISO faham kot deh pasal istilah tu. Apa ISO ni minta apa? Standard. Apa? Ini standard apa? O tu apa? Apa tu? Tapi tahu lah tu lah. Dia 2202, 209, 108 macam-macam nombor lah. Yang maksudnya yang ni ISO standard, yang ni quality. Yang ni pengurusan, yang ni ISO apa? ISO apa? Dia ada nombor lain bidang. Beli beras ISO apa nak tengok? Dah tengok lah tu. Itu ISO market. Tapi beras hacau. Kita ingat ISO ni bagus rupanya ISO jualan bagus. Maksudnya jualan dia bagus ikut piawaian orang jual laku. Tapi ISO quality tak ada. Tak faham sudah. Saya nak isyarat ISO tu. Jadi sembahyang pun kena ISO. ISO solat betul ya ikut kaedah ni. Muafakatkan pada amin saja, tidak pada pergerakan. Siap. Dan batal ia mendahulu daripada imam. Tangguh itu. Kaedah amin tu, tu ada dua wajah. Sama ada 2 rakaat atau 6. 2 atau 6. Min tu ma'arik li sukun. Ma'arik li sukun, hukum ma'arik li sukun lah. Min tu boleh 2, 4, 6. Jadi it's up to you whether you want to eat 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Pasal nama ma'arik li sukun min kan. Jadi pun A 2 atau 6. Kalau 2 amin. Itu pun ikut Qolibnya kita baca panjang. Amin. Kita akan baca 6. Walaupun kadang 6, 5, setengah, 5. Itu masing-masing punya timing. Kalau ikut 6. Cuma dia tak ada satu harakat dan min. Itu tak ada. Amin. Tu wayar tu. Dia silap faham. Sikit kalau sebut silap faham. Pasal kalau baca kitab, memang kitab disebut bahasa itu, baik kitab Arab, baik kitab Jawi. Pasal kitab Jawi terjemah memang daripada kitab Arab. Dia kata apa? Wa yajuzu fi amin al-qasru wal maddu. Boleh baca pada amin, baca qasar dan mad. Terjemah Melayu, boleh baca pendek dan panjang. Panjang apa? Pendek apa? Satu jawab lagi betul. Kalau faham bodohnya lah, pendek apa? 1. Panjang apa? 6. Tu bodoh. Bodoh lagi. Ya, pasal tu istilah. Wa yajuzu fi amin al-qasru wal mad. Boleh baca qasar dan baca mad. Tu istilah tajwid. Qasar, mad. Istilah mad dalam bab mad.
Mat maksudnya 6. Qasar maksudnya 2. 4 nama dia tawasut. Tu istilah. Jadi boleh baca terjemah qasar, pasal pendek. Sembahyang qasar maksudnya sembahyang pendek. Tapi pendek itu bukan satu harakat. Yang tu yang orang walaupun dia baca kitab, tapi dia tak faham istilah kitab. Dia silap ambil faham. Macam apa? Punca ada guru dengan setan. Ada. Tak guru. Baca sendiri, faham sendiri. Itu tak betul tu. Padahal dia istilah. Kena tengok syarahan ulama. Tok guru syarah macam mana. Memang istilah dia disebut qasar. Jawi pun, kitab Jawi buka tak bab yang ada cerita bab tu. Kitab kita dia tak sebut lah. Pasal kitab kita ringkas. Tengok ya kitab bab batalak dengan apa. Memang dia nak sebut bab tu. Sunat ucapkan baca amin. A tu pendek atau panjang. Pendek tu 2. Panjang tu 6. Bukan pendek tu 1. Pendek 1 tu silap. Silap faham. Pasal dia faham pendek. Dia faham pendek lah. Kalau pendek dia tak panggil qasar. Pendek Kalau dalam bab mat, qasar pendek itu maksudnya 2. Orang faham istilah. Jadi kalau ada orang baca amin, lepas banyak lagi tegur, Ustaz. Hang belajar mana baca pendek? Ustaz kata hang tak belajar kitab, hang baca kitab tak faham. Hang tak faham. Mu tak faham. Tak faham. Nanti kau buat kitab buat. Harus baca pendek dan panjang. Tanya dia, panjang apa? Pendek apa? Kita pendek 1, tak betul. Tu istilah tajwid. Istilah pendek. Kalau dia boleh baca pendek, baca pertengahan, baca panjang. Berapa panjang, berapa pertengahan, berapa pendek. Tekan pendek 1, pertengahan 1,5. Mana ada 1,5 harakat? Tak ada. Tak ada. Sikitlah babak tu. Saja nak syarah kau tu sikit. Pasal tu istilah. Tu yang baca kitab pun nak kena ada ilmu, dah berguru. Dia bukan boleh baca sendiri. Itu yang ulama-ulama kita dia bagi peringatan kat kita. Baca kitab tak ada guru, guru dia setan. Pasal apa? Tak ada panduan. Dia baca sendiri. Dia akan jadi salah faham. Kebanyakan orang zaman kita tu dia tak guru. Konon nak baca sendiri. Kadang-kadang bukan baca kitab ni, baca tafsir sendiri. Baca akidah sendiri. Orang mengajar akidah yang salah silah terima dengan tok guru, dia tak mau terima. Dia dah tak nak kami ambil Quran hadis, kami nak baca sendiri, ambil pada Quran dengan hadis. Zaman ni ada paham-paham itu. Baik fiqh serupa. Dia tak mau ngaji fiqh, nak apa? Kami ambil mazhab kami Quran dan hadis. Jaga sikit buat tu lah. Nak sebut tak salah faham tu, dah ada orang mengaji tak guru. Sikit situ. Jadi jawab tu lah tu. Lain kalau ada. Ya. Kalau kita dalam masyarakat ni, kita nak buat sesuatu majlis panggil golongan kita saja. Masyarakat lain tu adakah asabiyah? Oh, asabiyah tu. Istilah asabiyah kan. Istilah asabiyah ni, asal makna asabiyah ni perkauman. Kalau buat majlis itu golongan kita aja, tak panggil golongan lain, maksudnya tu ya. Adakah yang tu di istilah asabiyah? Salah situ tak? Kalau nisbah buat program ni, tengok kalau kata macam ni, kita panggil puak masjid ya, siapa? Dah mu orang masjid, kami panggil ya. Mu puak tak masjid panggil buat apa? Buat semak majlis kami. Boleh awak itu? Asabiyah itu. Tu bukan asabiyah, itu memilih orang yang ahli dan selayaknya. Macam tuan-tuan lah, kalau nak akad nikah anak, tuan-tuan wali nak cari siapa jadi saksi, main borong lah. Woi cari ahli lah, asabiyah tu. Bukan asabiyah, cari orang yang ahli dan layak lah. Jadi kalau kita buat majlis, memang majlis kita lah. Pasal apa? Nama apa majlis? Tok Imam dan pegawai masjid. Macam mana? Takkan hak pion hak bengong tu nak panggil? Mak-rak orang panggil tak? Majlis imam dengan pegawai masjid. Contohlah tu. Asabiyah lah. Bukan masjid, tengok title lah. Tengok title. Kalau majlis Maulidul Rasul, panggil semua lah. Tapi kalau majlis itu memang majlis untuk orang tertentu. Tertentu lah. Dia majlis ni kalau ikut kaedah kita dalam bab syarak, majlis di atas siapa kena panggil, siapa tak kena panggil, walaupun duduk sebelah rumah tak kena panggil, tak kena panggil. Tak asabiyah tu. Tak asabiyah, siapa kena panggil, panggil. Dia berkenaan. Orang tak berkenaan, belah. Nak mengending, tak padah kami pun. Itu bukan padah. Itu terpaksa padah. Nak halau tak sampai hati.
Mau makan tu kalau tanpa redha dia makan benda haram. Itu dipanggil tufaili kalau kaedah fiqh. Jadi atas nama asabiah dak lah. Macam majlis memang kaedah kita, majlis dia sah untuk kita panggil golongan tertentu saja. Sah. Itu kot sebab nak jawab tak nama asabiah tu. Maksudnya sah. Majlis guru-guru guru-guru lagi. Bukan kita yang tak ada kenaan ni, tak ada sibuk bukan majlis. Itu kot bahasa tu. Oh, dia kalau majlis yang bukan atas nama yang atas kuasa kita untuk memilih majlis, yang tu dia boleh mari walaupun kita tak panggil. Macam azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak panggil mu, aku panggil geng kami. Ya tak? Tu bodoh tu. Asabiah tu dia tu. Jadi pasal masjid bukan masjid kita punya nama. Masjid dan nama azan, panggil semua orang kalau boleh main jemaah ramai ni. Habis-habis kita tak setuju dia datang. Pasal apa? Pasal mu bukan golongan kami, mu pergi masjid lain. Tu tak betul lah. Kalau masjid yang khususiat, yang masjid khusus kita punya, kita boleh tentukan siapa yang kita nak panggil. Tu memang dia tak boleh nak menyebut. Yang dia buat sibuk tu. Mu tak kena panggil belah. Macam tu tak ada panggil asabiah. Tapi kalau majlis yang sepatutnya orang ramai, majlis kematian, dia sepatutnya mati siapa bagi je lah. Tak ada masalah nak tentu orang ni. Nisbah nak buat kerja. Tu pun pilihan juga. Nak mandi mayat. Keutamaan waris. Nak sembahyang mayat. Keutamaan jadi imam waris. Dia ada kuasa situ. Jadi siapa yang duduk dalam bidang kuasa, dia nak pilih orang yang memang dalam kuasa. Itu hak dia. Jadi nak tengok asabiah tak asabiah, dia tak boleh borong itu. Jadi tengok atas autoriti kat sama. Kalau majlis yang memang ada autoriti kuasa dan pemilikan, dia di atas pemilikan dan atas kuasa. Siapa yang nak dipanggil, yang dah memanggil. Kalau kata majlis itu bukan majlis yang ada majlis rasmi seseorang yang tertentu, bahkan dia majlis umum, majlis umum tak boleh pilih. Yang tu dia tak boleh atas kata perkauman, geng, tak boleh tu. Juga. Ya. Bersama tu. Kedah kalau kata imam yang dia tak timing dia tak betul tu, kalau memang kita berada di belakang dia dan kita tahu pergerakan dia yang sebenar, jadi kita bergerak ikut pergerakan dia, bukan berdasarkan lafaz yang disebut. Bagi makmum yang tak melihat dia, jadi yang mana yang tak muafakat, tak timing dia tu, kita bergerak ada larat nak tengok dia. Bahasa dia gitulah kan. Ada larat nak tengok dia. Jadi kita bergerak berdasarkan suara dia. Jadi mana yang di luar keupayaan kita untuk bergerak mengikut pergerakan, disebabkan timing ni tak betul, mudah-mudahan hak tu dimaaf dan tak meluputkan pahala jemaah kita. Pasal kita yang upaya dengar, tengok tak upaya. Jadi tang tengok tu tak ditaklif. Tapi kalau kita duduk belakang imam dan kita pula tahu PA imam ni, jadi kita memang bergerak bukan mengikut lafaz dia, tapi kita bergerak dengan pergerakan dia. Pasal memang disuruh bergerak dengan pergerakan imam. Cuma imam tu lah sepatutnya dia kena buat rawatan sikit. Macam mana nak betul timing. Contoh kot bahasa saja sini, bahasa itu. Jadi dia kena betulkan timing lah. Timing cantik, best. Kalau bawa kereta pun tak cantik kan. Duk jumping lah, dia punya piston dengan plug, api plug tak stabil. Lagi batuk. Tak cantik. Jadi pergi timing lagi betul lah. Dia panggil apa timing lah? Timing lah. Tapi timing enjin. Tu bak enjin, yang ni bak orang. Imam yang timing tak betul. Gua kena center sikit, bagi kerusuh sikit. Tak pun, bagi kuliah sikit. Dia tu kot. Ya. 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 Oh. Tak istilah ikut. Ya.
Best soalan tu. Cuma panjang juga tu kan. Jawab pendek jangan bahasa lah. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, melantik imam dia bukan bab akidah. Macam mana pun ada kewajipan fiqh mematuhi imam. Selagi imam tak membuat salah dengan syarak. Jadi kalau istilahnya prinsip imam yang istilahnya adil. Dan pula apa hukum hakam dia tepat, macam mana sepatutnya. Istilah yang dipakai, kita wajib memberi walak pada imam. Maksudnya ketaatan itu sudah dia, sekalipun kita tak suka. Alaikumussalam wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habsyiyun. Kama qala. Rasulullah ada sebut dalam syariat hadis dia kata, wajib kita dengar dan taat pada pemerintah sekalipun yang memerintah kamu abdun habsyiyun, hamba habsyi, kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, bahasa itu lah. Yang kita tengok kecil tu, tapi dia cakap betul, tepat. Apatah lagi disebut pemimpin, ilmu pun ada. Kita wajib dengar dan taat. Dan wajib taat tu wajib tu, maksudnya langgar berdosa. Cuma adakah membabitkan akidah, terkeluar pada jemaah, istilah kata batal iman dengan apa kata lain tu, tak lah. Cuma istilah berdosa dah dan wajib tobat. Cuma atas kata batal akidah, tidak. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah yang bab imam dia tak membatalkan akidah, tapi ada berdosa kerana tak mematuhi imam, pasal wajib taat imam yang adil. Dobit imam yang adil. Yang adil yang mana? Perkara yang disuruh tak bertentangan dengan syarak. Itu kot. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.